dapat nikmat kerana dapat Jadi kita buat ibadah. sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam salam yang menceritakan kepada kita tentang kita sekarang berada di akhir zaman. Sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah SAW. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma lam ya'ti yawmun illa wa ba'dahu syarrun min, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun ialah kurun aku. Satu kurun bersama dengan 100 tahun. Maksudnya sebaik-baik kurun ini tuan-tuan bermula daripada 1 hari bulan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar daripada rumah dia di Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah, dan bermulalah kehidupan Nabi dan para sahabat di Madinah tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah, sehinggalah 100 hijri yang pertama. Maka Nabi kata khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun ialah kurun aku, daripada tahun 1 sampai tahun 100 hijri. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun yang kedua, mana daripada tahun 100 hijrah sampai tahun 200 hijrah, masih bagus lagi Nabi kata, masih elok lagi. Thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun lepas daripada itu, daripada tahun 200 hijrah sampai 300 hijrah. Walaupun kita yang tuan-tuan sedia maklum yang membaca sejarah, dalam tempoh 300 kurun itu berbagai ujian, fitnah yang berlaku di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, fitnah pembunuhan Umar Al-Khattab, fitnah pembunuhan Uthman bin Affan, fitnah pembunuhan Ali bin Abi Talib, peperangan Siffin, Waqatul Jamal, kumpulan Khawarij, macam-macam. Tapi Nabi, bila Nabi dah kata khairul quruni qarni, jangan cakap banyak. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada benda-benda yang tak betul, tapi secara umumnya Nabi kata itu yang paling terbaik. Lepas habis 300 hijri ni, summa lam ya'ti yaumun, kemudian tidak akan datang satu hari, illa wa ba'dahu syarrun minhu, kecuali esok lebih teruk pada hari ini. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ni hidup di zaman yang paling teruk, dan besok lagi teruk, lusa lagi teruk. Cuma kadang orang kata okey je ustaz, tak teruk pun kan, makan boleh macam biasa, telur ayam ada je contoh, ayam okey je kan, nak apa lagi, pembangunan canggih-manggih okey je. Wallahu a'lam. Bagi saya lah, secara peribadi, bagi saya, kalau saya merasakan saya ni rasa malas nak mengajar, malas nak mengaji,
malas nak bangun qiyamul lail, malas nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, malas. Itu maknanya lagi teruk kita sebenarnya. Kita jangan tengok kat luar-luar tu. Unzur ila nafsina, tengok diri kita sendiri. Maka betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau iman kita tuan-tuan semakin hari semakin bertambah, semakin rajin, semakin bagus, alhamdulillah. Tapi realitinya, saya tak tahu lah tuan-tuan, wali-wali Presiden 11 ni, insya-Allah iman mereka makin bertambah. Amin. Amin lah kuat sikit. Nak amin pun tak confident korang ni, sabar je lah. Tapi saya rasa kadang-kadang tu, ya Allah, teruknya rasa, ya. Maka Nabi kata kamu akan hidup lebih teruk dan begitulah seterusnya. Itu secara umum sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya akan share dengan tuan-tuan semua dalam kitab kecil ni tuan-tuan. Kitab ni saya beli dekat Mekah masa buat umrah bila entah saya tak ingat. Dicetak dalam tempoh setahun sebanyak 600,000 cetakan. Setahun cetakannya 600,000. Lepas tu anda pergi dah tak ada dah kitab ni. Dengar-dengar katanya diharamkan oleh kerajaan Saudi. Sebab apa? Sebab dia banyak cerita tentang hadis tanda akhir zaman dan kebanyakan tu berlaku dekat negara Arab. Mujur saya sebab beli tuan-tuan. Kalau tak silap ana, tak pastilah sama ada pengarang ni ke atau orang lain, tapi lebih kurang macam nama gelaran tu dia pun dah kena tangkap rasanya lah. Okey. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kepada kita beberapa tanda kita ni berada di akhir zaman. Secara umum ni tuan-tuannya, tanda kiamat ni ada 3 kategori lah. Alamatul sughra, alamatul wusta wa alamatul kubra. Yang pertama tanda kiamat kecil. Itu semua dah berlaku, Antara tanda kiamat kecil, kemunculan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda kiamat kecil, dibelah bulan. Antara tanda kiamat kecil, ramainya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah. Kemudian habis semua, dah habis dah tu, semua dah berlalu dah. Sekarang kita sedang tengok satu demi satu tanda kiamat al-wusta, yang pertengahan. Maknanya kalau kita dah berada di pertengahan, kita dah tak lama dah dengan tanda kiamat besar ni, al-kubra, khurujud dajjal, kan, keluar dajjal, ya'juj wa ma'juj ila akhirih. Okey, sekarang kita berada di pertengahan. Dan bagi siapa-siapa yang rajin baca hadis tentang tanda-tanda kiamat pertengahan, antaranya tanda-tanda kiamat yang pertengahan ini ialah zuhur Imamil Mahdi. Imam Mahdi itu dikategorikan tanda kiamat pertengahan. Maknanya dah dekat lah tu, kan. Rasa-rasanya sempat tak tuan-tuan? Kan, ana berdoa harap-harap dapat melihat kemunculan Imamul Mahdi. Okey, jadi saya baca dulu beberapa hadis tentang tanda kiamat pertengahan. كانت مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليلة في عدد سكانها ومبانيها. Kota Makkah satu ketika dahulu segi bilangan penduduknya tak ramai, sikit, adalah beberapa ratus orang. Begitu juga penempatannya, perumahannya sikit. Kita pun tahulah zaman dulu macam mana. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna min alamati as-sa'ah irtifa'ul mabani fawqa jibaliha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada kita antara tanda-tanda kiamat, mana kiamat pertengahan ini, apabila bangunan-bangunan dibina di atas bukit bukau kota Makkah. Faqad akhraja Ibnu Shaybah bisanadihi ila Ya'la bin Atha' an abihi. Al-Imam Ibnu Shaybah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya'la bin Atha' daripada bapanya, beliau berkata, kuntu akhidhun bilijami dabati Abdullah bin Amr faqala
kaifa antum idza hadamtumul baita falam tad'u hajaran ala hajarin qalu wa nahnu ala al-islam qala wa antum ala al-islam qala thumma madha qala thumma yubna ahsanu ma kan fa idza ra'aita makkah qad bu'ijat kazaim wa ra'aita al-binaa ya'lu ru'us al-jibali fa'lam anna al-amra qad azallaka. Bapa kepada Ata menceritakan, Ya'la bin Ata an abihi, ay an abi Ata, bapa kepada Ata. Dia kata, satu hari aku memegang tali tunggangan kuda ataupun kuda milik Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Sedikit tentang Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As ni tuan-tuan seorang sahabat Nabi yang kuat sangat ibadat, sehingga disebutkan dalam kitab hadis Riyadhus Salihin. Al-Imam An-Nawawi sebut dalam satu bab, babul iktisad fi ta'ah, babul iktisadi fi ta'ati, bab berpada-pada dalam beribadat. Sampai macam tu tajuk dia, bab beribadat biar berpada-pada. Kenapa dia tajuk macam tu? Sebab orang dulu punya ibadat mengerikan, sampai terpaksa dia letak tajuk berpada-pada. Kita mana ada pada-pada, kita ibadat cukup-cukup makan kan. Kita berpada yang kita tahu berpada-pada ialah berpada-pada saya kita lah. Tapi sampai Imam Nawawi letak tajuk tu babul iktisadi fi ta'ati, bab berpada-pada dalam beribadat. Sebab dalam bab tu ada cerita tentang Abdullah bin Amr bin Al-As yang dia ni kuat sangat ibadat. Dia ni dah kahwin. Masalahnya bukan pengantin lama, pengantin baru. Kalau pengantin lama tu biasa lah bos, ni pengantin baru. Sampai satu hari, saya ringkaskanlah cerita tu, bapa ni Amr bin Al-As tanya dekat menantu dia perempuan ni, macam mana suami kau okey? Suami okey ke? Bini dia kata, menantu kata, anak pakcik ni baik sangat, soleh berpenuh. Soleh, memang soleh. Sampai saya pun dia tak sentuh. Kan? Sampai tahap dia tak sentuh bini dia, dia bangun qiyamul lail, dia berpuasa, dia tak makan, tak ada. Tengok bini tu macam orang kata benda entah tikus tengok tiang lah, tengok tak ada. Gitu. Kuat ibadat sehingga Rasulullah SAW tegur dia, betulkan. Nabi kata tak betul cara kau ni. Ya, tak betul cara kau ibadat ni. Okey tuan-tuan. Jadi dia cerita hadis yang dia alami bersama Rasulullah SAW. Faqala, tiba-tiba kata Abdullah bin Amr bin Al-As ini, kaifa antum idza hadamtumul baita, bagaimanakah kehidupan kamu satu hari nanti apabila satu hari nanti Kaabah akan dirobohkan, falam tad'u hajaran ala hajarin, sehingga tak ada batu langsung, habis Kaabah tu diroboh seroboh-robohnya. Untuk makluman kita semua, Kaabah ni tuan-tuan telah dirobohkan sebanyak 4 kali. Ya, 4 kali dirobohkan. Pertama kali di zaman Rasulullah SAW. Masa tu zaman jahiliyah lagi, dan Nabi masa tu baru berumur 35 tahun, belum menjadi Nabi, belum menjadi Rasul. Dan orang Quraisy robohkan Kaabah dengan sebab Kaabah dah terlalu uzur. Itu kali pertama. Kali kedua, Kaabah pernah dirobohkan juga di zaman pemerintahan Sayyiduna Abdullah bin Az-Zubair. Masa itu berlaku konflik antara dengan kerajaan Bani Umayyah di Syam. Itu pernah juga berlaku. Perobohan kali kedua dan dibina semula. Kemudian kali ketiga, Kaabah dirobohkan di zaman Syiah Qaramitah. Berlaku juga pencerobohan Syiah Qaramitah. Dia robohkan Kaabah dan dia bunuh lebih kurang 30,000 jemaah haji, dan diorang bawa lari Al-Hajarul Aswad. Dan Al-Hajarul Aswad pernah dicuri oleh Syiah Qaramitah ini dan disimpan selama 100 tahun dekat tempat diorang, dekat Mesir. Dan kali keempat, Kaabah pernah roboh di zaman
kerajaan Islam Osmaniyah dengan sebab banjir besar berlaku, dan Kaabah akan dirobohkan lagi di akhir zaman nanti oleh puak-puak Ethiopia. Itu dalam hadis Nabi SAW. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, kaifa antum idza hadamtumul bait falam tad'u hajaran ala hajarin. Bagaimanakah kehidupan kamu nanti apabila Kaabah dirobohkan? Lalu bila sahabat dengar, sahabat kata, wa nahnu alal Islam. Adakah ketika itu kami masih Islam lagi? Mana sahabat ni dengar bila Kaabah roboh tu maknanya bukan benda kecil tau. Kau roboh rumah Allah, bukan boleh main-main. Rumah Allah kau roboh. Maka sahabat susah hati. Dia kata, wa nahnu alal Islam. Adakah kami masih berpegang dengan Islam? Tengok orang dulu, apa-apa hal Islam dulu. Dia tak kata, habis tu kalau Kaabah kena roboh, habislah travel, tak macam makan, kepala otak kau. Kau kira masyuk, kira kau kau kira nak buat dia kira nak buat jemaah je. Sabar je lah. Otak kita, otak bisnes kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habislah ustaz, kalau Kaabah roboh payahlah kita tutuplah pejabat. Sabar je lah. Sebab tu apabila Rasulullah SAW cerita, nanti bila Dajjal keluar nanti, tuan-tuan pun tahu hadis tu kan, Nabi kata yaumun kasanatin. Hari pertama Dajjal keluar, dia punya lama bukan 24 jam, selama setahun. Satu hari tu dia punya waktu setahun, 360 hari. Pening kepala. Berapa jam? Kau kira lah sendiri, beribu-ribu jam. Jadi sahabat dengar, ya Rasulullah, macam mana tu? Mana matahari tu tak tenggelam, tahu tak? Tegak selama setahun. Maka soalan sahabat apa dia? Kaifa nusalli? Macam mana kami nak sembahyang? Tengok orang dulu. Kaifa nusalli? Macam mana kami nak sembahyang ya Rasulullah? Adakah cukup dengan 5 waktu? Nabi kata, la tuqaddaru biqadariha. Bahkan korang kena sembahyang ikut qadarnya. Qadar macam mana? Contohlah, antara subuh dengan zuhur berapa jam? Contoh 5 jam. Tengok 5 jam, ini dah zuhur dah ni. Walaupun matahari maintain, aku pun tak tahu macam mana rupa matahari nanti. Antara zuhur dengan asar berapa jam? Contoh 4 jam. Tengok 4 jam, ni dah asar dah ni. Lepas tu asar ke maghrib berapa jam? 3 jam. Dah 3 jam maghrib. Walaupun matahari tak tenggelam, sembahyang maghrib. Isyak, subuh matahari tak tenggelam lagi. Tu kalau panjang umur, tengoklah nanti macam mana. Anda nak bagi tahu para sahabat bila dengar benda-benda pelik macam tu, dia akan tanya, yang tadi wa nahnu alal Islam. Adakah kita masih berpegang dengan Islam? Yang ni pula sahabat kata, kaifa nusalli? Macam mana kita nak sembahyang? Kalau kita lamanya, letihlah tidur macam tu. Tidur, kau tengok, tidur. Letihlah kerja ustaz. Makan berapa kali perlu tengok gitu, kau tak kira. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, qala wa antum alal Islam. Ya, kamu masih berada di dalam Islam. Qala thumma madha? Lalu sahabat ditanya, kemudian apa yang berlaku? Qala, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, thumma yubna ahsanu ma kan. Kemudian Kaabah akan dibina semula dengan rupa yang cantik, yang elok. Mana Kaabah tu kan dah roboh 4 kali kan. Sekarang tuan-tuan tengok macam mana cantiknya Kaabah. Lawa kan, ada pancuran emas, kelambu Kaabah cantik. Sahabat dia kata, summa yubna ahsanu makan. Lalu kemudian Kaabah akan dibina secantik-cantiknya. Dia pun tak tahu benda ni, tapi diberitahu oleh Rasulullah SAW. Fa idza ra'aita Makkah qad bu'ijat kazaim. Dan apabila kota Makkah ini telah digali tanahnya, dilubangkan tanahnya, maknanya apa? Piling, buat bangunan, gedegang, buat terowong bawah tanah lah, perairan lah, apalah semua ni. Wa ra'aital bina'a ya'lu ru'usal jibal. Dan kau akan lihat nanti bangunan-bangunan dibina di atas bukit-bukit kota Makkah. Subhanallah. Benda ni sahabat tak nampak dan Nabi pun tak nampak. Tapi Nabi digambarkan sallallahu alaihi wasallam.
Ada satu hadis, saya berhenti sekejap, saya nak cerita kat tuan-tuan. Nabi ditunjukkan berlaku pada umat Nabi. Satu hari masuk dalam masjid Nabi Sayyiduna Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, seorang sahabat yang anak jutawan. Bapak dia korporat besar kota Makkah. Memang kaya gila bapak dia. Tapi bila dia masuk Islam, mak bapak dia halau dia keluar pada rumah, dan dia hidup dalam keadaan berempat, fakir miskin, kurus kering, sampai tahap baju dia pakai tu buruk gila, koyak rabak. Satu hari Mus'ab masuk ke dalam masjid dalam rupanya macam tu, baju koyak rabak. Nabi tengok, sahabat-sahabat tengok, semua pakat mengalir mata sebab kenal dia ni anak orang kaya ni, orang kaya ni. Ya Allah, dengan sebab dia berjuang Islam, Allah uji macam ni dia. Tiba-tiba Nabi kata, bagaimana umat aku satu hari nanti pakaian mereka bertukar. Hari ni pakai baju lain, esok baju lain, lusa baju lain. Tengok, Nabi ditunjukkan. Tuan-tuan pun tahu zaman Nabi bukan senang nak dapat kain mahal zaman Nabi ni, ya Allah. Sampai ada seorang sahabat Nabi diberi gelaran Zu Bijadain. Zu yang mempunyai, Bijadain, dua helai kain yang cukup-cukup tutup aurat dan tutup badan depan. Tu je. Tak ada, tu je. Itulah kehulu kehilir. Tak susah. Tiba-tiba Nabi kata, Nabi ditunjukkan umat aku nanti di akhir zaman pakaian mereka bertukar. Hari ini lain, besok lain, lusa lain. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Realitinya bukan begitu ya Rasulullah. Realitinya pagi tadi baju lain, tengah hari baju lain ya Rasulullah, petang baju lain, malam baju lain pula ya Rasulullah. Lagi teruk rupanya. Lepas tu Nabi kata, bagaimana nanti umat aku di akhir zaman, hidangan yang mereka makan, diletak satu hidangan, belum habis lagi, tambah lagi hidangan lain. Tengah-tengah makan, tambah lagi hidangan lain. Sahabat dengar tepuk kepala, Syekh. Berarti ya, betul ya Rasulullah. Sebab apa? Zaman Nabi kan makanan susah. Sampai ada satu peperangan, tentera Islam kalau tak silap ana lebih kurang 300 orang. Nabi hanya bagi bekalan apa dia? Satu uncang tamar. Satu uncang tamar, Syekh 300 tentera. Fanahnu namusu masan. Sahabat kata, habis kau makan macam mana? Dia kata, bukan makan, kami isap tamar tu. Ambil tamar, celup air, isap, share. Sebiji tamar cukup untuk sehari, share beberapa orang. Allahu Akbar. Kita hari ni bukan sebiji tamar, share. Sekotak kau seorang bedal, masuk, tarik baik punya, keluar biji macam tu. La haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi kata, bagaimana umat aku nanti diletak satu hidangan, letak lagi. Lepas tu Nabi kata, rumah-rumah mereka dihiasi dengan tirai-tirai yang cantik. Nabi ditunjukkan pemandangan tu, langsir-langsir yang cantik. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu baguslah ya Rasulullah. Hidup kami dah senang, maka mudah kami nak beribadat. Tengok sahabat, ibadat juga dia kata. Hidup dah senang, nak fikir apa lagi ya Rasulullah? Hidup dah senang, ibadat je lah. Nabi kata, la bal antumul yawm afdal. Tidak, Nabi kata, bahkan kamu sekarang ini lebih bagus. Nabi kata, maknanya apa? Keadaan yang susah masa Nabi tu lebih bagus. Kita ni lebih teruk. Sebab apa? Ada orang makin senang, makin tak cukup, makin susah nak sembahyang, makin miss, makin tak kenal Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul ke tak betul tu tuan-tuan? Nak jawab pun tak berani, kau tengok. Tu realitinya. Sebab apa Nabi kata, umat aku bila dah macam tu, mereka akan lalai. Sebab tu Nabi kata, antumul yawma afdal. Kamu sekarang lagi bagus. Biar hidup macam ni. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan semua, apa yang Nabi digambarkan tu berlaku. Maka Nabi kata, melalui perkataan sahabat ini, kalau ikut ini bagi hadis mauquf an sahabi,
wa ra'aital binaa ya'lu ru'usal jibal, engkau akan lihat bangunan-bangunan tinggi dibina di atas bukit bukau. Apa kata sahabat ni? Fa'lam, ketahuilah, annal amra qad azallaka, kiamat dah semakin hampir. Allahu akbar. Kita yalah, orang Mekah bagi dia bangga tengok menara jam, benda tu semua Nabi dah nampak belaka dah dulu. Subhanallah. Kat negara kita pun kalau pergi KL, lepas satu-satu menara. Pening kepala aku tengok. Kalau kita fikir balik kan, apalah faedah menara tu dalam lubang kubur besok saya pun tak tahu dah tuan-tuan. Kan? Dia benda ni masa atas dunia tak rasa. Masuk lubang kubur baru sedar diri. Hadis yang lain yang Rasulullah SAW ceritakan tentang negara Arab. An-naziru fi jaziratil arabiyyah ya'lam anna sahara al-jarda qahilatan tablughu 70% min masahatiha. Dia kata kalau kita melihat semenanjung Arab. Semenanjung Arab ni Saudi. Kita semua mengetahui bahawasanya dia punya bumi dia 70% padang pasir, kering kontang, 70%. Fa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bagi tahu kepada kita antara tanda kiamat apa dia? Padang pasir ini akan bertukar menjadi subur, tanaman subur, kan, tumbuh pokok-pokok dan sebagainya. Tuan-tuan sedia maklumlah ke dah. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murawwajan wa anharan wa hatta yasira ar-raqibu baina al-iraqi wa makkah la yakhafu illa dhalala tariq wa hatta yukthiru al-harju. Qalu wa ma al-harju ya Rasulullah? Qala al-qatl. Rawahu Ahmad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa tuan-tuan? La taqumus sa'ah, kiamat takkan berlaku hatta ta'ud al-ardul arabi murawwajan wa anhara, sehingga tanah Arab ini akan kembali menjadi hijau, subur, dan ada sungai-sungai yang mengalir. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan pun tahu, orang dah share berlambak dah kat kita kan, bagaimana suburnya Saudi sekarang ni. Hijau, subhanallah. Tepuk dahi kita tengok. Arab bangga. Dia tak tahu tu tanda kiamat. Anda ingat anda pergi haji tahun 1998, masa tu umur anda 25 tahun, anda tahun akhir di Syria. Jadi arwah mak abah kata, kau pergilah, kau dah dekat Syria dengan Mekah tu, pergilah. Kita orang pergilah naik kata bang. Ingat lagi masa wukuf di Arafah, panas gila tuan-tuan, pokok tak ada masa tu. 98 tu panas. Kita wukuf ni pakai kain ihram. Lepas tu pergi ada air pancur ke, ada kolam kat situ. Kita pun ambil mandi, panas ni. Lepas tu duduk kejap iktikaf 40 minit, kering kain ihram saya, kering. Pergi balik mandi kan, panas, subhanallah. Sekarang kau pergi tengok Arafah, apa cerita? Kulihat hijau. Gitu. Saya boleh buat filem lagi kat situ, kau tahu. Hijau, subhanallah. Dan Nabi kata apa lagi? Wa hatta yasira raqibu bainal Iraq wa Makkah la yakhafu illa dhalala tariq. Dan akan ada orang yang datang daripada Iraq ke Makkah bermusafir, dia tak takut apa-apa kecuali takut sesat jalan aja. Nak bagi tahu canggih, perjalanan semua dah canggih. Wa hatta yuksirul harju. Kemudian Nabi kata tak lama kemudian akan banyak berlakunya al-harju. Qalu, maka para sahabat tanya, wa mal harju ya Rasulullah? Apakah dia al-harju ya Rasulullah? Nabi kata al-qatlu, pembunuhan, peperangan.
Bila berlaku pembunuhan, peperangan banyak, itu bermakna kita dah berada di tanda yang pertengahan, dan inilah yang sedang berlaku sekarang, kan? Peperangan jangan cakap lah, dah cakap banyak lah. Banyak negara berlaku peperangan, kan? Antaranya Yaman, Iraq, Syria, Palestin, hatta Rusia dengan Ukraine pun sama juga lah tu. Yuksir al-harju, peperangan yang berlaku. Dalam hadis yang lain, wa an Mu'adz bin Jabal qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama ghazwati Tabuk. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun 9 Hijrah untuk pergi berperang di Tabuk. Tabuk border antara Saudi dengan Jordan. Fakana yajma'u salah, dan Nabi ini akan sembahyang jamak taqdim. Fa shalla zuhra wal asra jami'an wal maghrib wal isya jami'an. Ya, dalam perjalanan tersebut Nabi buat jamak taqdim, zuhur, asar, maghrib, isya. Hatta idza kana yawman, sehinggalah satu hari dalam perjalanan tersebut, akhara salah, Nabi buat jamak takhir. Thumma kharaja fa shalla zuhra wal asra jami'an thumma dakhal thumma kharaja ba'da dhalika fa shalla al-maghrib wal isya jami'an. Mana Nabi buat jamak takhir, zuhur, asar, asar zuhur ataupun isya maghrib. Kemudian Nabi bersabda kepada kami, innakum satatuna ghadan insyaallah aina Tabuk. Azan dulu. Fadhalu. Lepas azan boleh sambung sikit lagi? Boleh. Ini pasal akhir zaman ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas hayya 'alal falah, hayya 'alal la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satatuna ghadan insyaallah aina Tabuk." Nabi kata besok insya-Allah kita akan lalu di sebuah lokasi, dan di lokasi tersebut ada ain Tabuk, air mata air Tabuk. Wa innakum lan ta'tuha hatta yudhan nahar, dan kamu takkan sampai ke lokasi tersebut sehingga waktu duha, mana matahari tegak. Faman ja'aha minkum fala yamussa min ma'iha syai'an hatta ati. Nabi kata, sesiapa di kalangan tentera Islam yang sampai dulu ke lokasi tersebut, nampak air mata air tu, jangan sentuh sehingga aku sampai. Faji'naha. Lalu tentera Islam pun meneruskan perjalanan dan sampai ke lokasi tersebut. Wa qad sabaqna ilaiha rajulan. Tiba-tiba tengok-tengok dah ada dua sahabat Nabi terlebih awal sampai dekat lokasi air mata air Tabuk. Wal ainu mithlu shirak tabuddu bi syai'in min ma'in. Masa kami sampai tengok-tengok, air mata air tu kecil sangat. Dia kata shirak ni macam tali selipar, kecil, lalu lah kecil sangat kan, mengalir sikit. Fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal masastuma min ma'iha syai'an? Maka Nabi tanya dekat dua orang sahabat yang sampai awal, dua orang tu. Nabi kata, engkau orang berdua sampai dulu kan? Betul ya Rasulullah. Engkau orang ada sentuh tak air ni? Sentuh ke tidak? Lalu dua sahabat kata, qala na'am, kami sentuh ya Rasulullah. Fasabbahuma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahum ma syaa Allah an yaqul. Nabi marah, Nabi kata, kan orang dah pesan. Aku dah kata jangan sentuh, jangan saja kau sentuh, kenapa? Summa gharifu bi aydihim min al-ma'i qalil min al-'aini qalilan hatta ijtama'a fi syai'in. Kemudian Nabi pun arahkan kami supaya tadah air mata air itu dengan tangan kami, tadah seorang sikit, letak dalam bekas. Tadah letak dalam bekas, tadah letak dalam bekas. Jadi sampai penuhlah bekas kecil itu dengan air mata air Tabuk tu. Wa ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi yadahu wa wajhahu. Bekas air yang dikumpul tadi dengan air mata air tu, Nabi basuh tangan Nabi, basuh, ya. Air tu masih lagi dalam tu, Nabi tak buang. Mana air basuhan tangan tu tetap dalam bekas tu. Dan Nabi basuh muka Nabi juga. Air bekas muka Nabi ni juga masuk dalam bekas tu. Suma'adahu fiha. Kemudian Nabi ambil bekas air tu, Nabi curah dekat air mata air tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Elok Nabi curah bekas air tu, fajaratil ainu bima'in munhamirin ghazirin hatta istaqannas. Tiba-tiba terpancar air, macam paip pecah tu, banyak air keluar. Maka tentera Islam pun yang berjumlah ribuan orang dapat minum daripada pancaran air tersebut. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal? Nabi kata, yushiku ya Muaz, in talat bika hayatun antara ma hahuna qad muli'a jinanan. Nabi kata, wahai Muaz, kalau Allah panjangkan umur kau satu hari nanti, kau akan datang ke tempat ini dan kau akan lihat kawasan Tabuk ini dipenuhi dengan tanaman tumbuhan menghijau, cantik kawasan. Sekarang tak ada apa, bukit bukau padang pasir kering kontang. Tapi kalau Allah panjangkan umur kau, kau akan lihat Tabuk ini wahai Muaz jadi cantik, kebun hijau. Kalau tuan-tuan search dekat Google, type je perkataan Tabuk, tuan-tuan tengok macam mana lawanya Tabuk tu jadi pusat pelancongan hari ini. Okey. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi tentang satu hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maqi aw bidabiqin wa hadha mawdi'un qurba Halab fi bilad Syam fayakunu hunaka mawdu'ul malhamati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku sehingga tentera-tentera Rom akan berada di sebuah lokasi bernama Al-A'maq ataupun Dabiq. Kat mana tempat ni tuan-tuan? Dia kata tempat ni berhampiran dengan Halab, Aleppo, Syria. Saya dah lalu tempat ni tahun lepas, sebab kami tiap-tiap tahun pergi hantar bantuan ke Syria. Saya dengan NGO Muslim Care Malaysia. Sebab saya dulu belajar Syria tuan-tuan, jadi saya ni terhutang budi lah dengan ulama-ulama Syria ni. Jadi kita sekadar kemampuan kita hantar bantuan. Kita orang masuk kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Maknanya masuk kawasan tu kira pergi tak kembali lah. Gitu. Kalau kembali tu kira rezeki. Kita pernah masuk satu kawasan tu sampai askar Turki pun terperanjat. Macam mana kau boleh masuk kawasan ni? Makna je betul-betul terperanjat. Tapi kita orang dapat kebenaran lah. Sebab kita ada hubungan baik dengan Kementerian Pengajian Kementerian Pelajaran Turki. Sebab Muslim Care ni dia ada buka sekolah pelajaran dekat Syria dan juga dalam Turki. Jadi kita masuk jauh sampai dekat utara, sampai dekat Halab. Anda lalu kawasan tu, kebetulan semua orang tidur tengah hari. Anda lalu sekali terpandang signboard, papan tanda, dia tulis DABIQ, Dabiq. Terus teringat hadis Nabi. Kan? Kawasan je Dabiq tu macam kawasan sawah padi lah, bukan sawah gandum. Ya, ladang gandum hijau. Dia tadi Dabiq. Anda tengok, Allah, sampai dah ke kawasan ni. Nabi kata apa? Kiamat takkan berlaku sehingga tentera Rom akan berada di Dabiq, ataupun dalam setengah riwayat sebut nama kawasan tu Al-A'maq. Fayakhruju lahu jaisyun minal madinati minal muslimin min khiyari al-ardi yawma idzin. Bila tentera Rom sampai kat situ tuan-tuan, maknanya diorang takluk kawasan Dabiq tu. Untuk makluman tuan-tuan, sekarang Dabiq tu berada di bawah jagaan kerajaan Turki. Masa kita masuk tu bawah Turki. Jadi makanan senanglah, elektrik semua ada kawasan tu. Tapi benda yang Nabi kata ni, kalau ikut hukum zahirnya, mula kita orang ingat dah berlaku. Sebab masa perang Syria, perang teruk tu, tentera Rusia pun ada, Amerika pun ada, semua tentera berperang berlonggok dekat Dabiq tu. Lepas tu sekarang dah tak ada peperangan, aman dah kawasan tu. Nampak-nampak gaya, bukan lagi kot. Itu baru mukaddimah rasanya. Kita ingat dah berlaku dah. Sebab tu dulu, kalau kita ambil pot pasal isu Syria ni, Dabiq ni menjadi kawasan rebutan. Mujahidin pun rebut kawasan tu. Geng-geng Kristian Rom, Rusia, Amerika berebut juga kawasan tu. ISIS, Daesh pun rebut kawasan tu juga. Sebab dia tahu hadis Nabi ni. Orang Kristian tuan-tuan, Ahlul Kitab bukan sembarangan tahu. Diorang gerti, dia tahu belaka akhir zaman ni. Kalau diorang tak tahu pasal akhir zaman, Yahudi takkan tanam pokok gharqad menggantikan pokok zaitun. Kan Nabi kata, semua pokok akan berkata, ya Muslim, wara'il Yahud faqtuluh. Wahai orang Islam, belakang aku ada Yahudi, datang bunuh. Nabi kata, illa syajaratul gharqad fa innaha syajaratul Yahud. Kecuali pokok gharqad, kerana dia merupakan pokok Yahudi. Yahudi beriman dengan hadis tu, dan dia tanam pokok tu banyak-banyak. Jadi diorang rebut lokasi Dabiq ni tuan-tuan. Tapi sekarang macam saya kata tadi, di bawah jagaan Turki. Maka Nabi kata, wallahu a'lam, mungkin akan berlaku nanti di akhir zaman.
Bila tentera Rom dah berlonggok dekat situ, fayakhruju lahu jaisyun minal madinati minal muslimin, akan datang satu pasukan tentera Islam daripada Madinah. Madinah di sini bukan Madinah Munawwarah dekat Saudi itu, tetapi Madinah di sini dengan mana Damsyik, ibu kota Syria. Saya tengok hadis ni memang belum berlaku lagi. Sebab masa perang tahun 2013, 2014, 2015 tak nampak pasukan yang Nabi sebut tu datang daripada Damsyik, tak nampak. Sebab Damsyik sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Bashar al-Assad. Ya, tentera Bashar yang conquer sekarang ni. Maka tak mungkin puak-puak tu yang nak berperang lawan tentera Rom pasal diorang ni semua akidah pun sewil diorang ni. Maka Nabi kata akan keluar satu pasukan tentera daripada Damsyik min khiyaril ardi yauma idzin, yang mana pasukan ini Nabi kata pasukan terbaik ketika itu. Terbaik makna beriman pada Allah. Fa idza tasafu amama ba'din, lalu apabila tentera Islam ni bertembung dengan tentera Rom dekat Dabik ni, dia orang beratur berbaris gitu, bertembung, qalatir Rum, tentera Rom akan berkata, khalu bainana wa bainal ladzi sabu minna nuqatiluhum. Tentera Rom berkata dekat tentera Islam, wahai tentera Islam, biarkan kami berperang menentang kawan-kawan kami yang belot yang ada bersama dengan kamu. Kami tak nak lawan kamu orang Islam, tapi kami nak lawan tentera kami yang belot masuk dalam pasukan kamu. Dia kata apa? Wa hadha yadullu annahu waqa'at hurubun sabiqatun bainal muslimin war rum wa intasara al muslimun wa sabaw min ar rum wa asama sabi wa jaa yujahid. Maksudnya apa? Sebelum berlaku perang besar ni, pernah berlaku peperangan antara Islam dengan Rom. Islam menang, dan ada orang tawan tentera Rom ni. Tentera Rom masuk dalam tentera Islam, convert, masuk Islam dan jadi mujahidin untuk lawan tentera Rom semula. Jadi bila nak lawan tu, tentera Rom akan cakap, khalu bainana wa bainal ladzi sabu minna. Kami tak nak lawan kamu orang Islam, kami nak lawan kawan-kawan kami yang belot tu. Fayaqulul muslimun, maka apa jawapan tentera Islam? La wallahi, demi Allah, tidak sekali-kali. La nukhali bainakum wa baina ikhwanina, kami takkan biarkan kamu membunuh saudara kami. Mana orang Rom yang convert tu merupakan saudara kami. Kami takkan biarkan kamu membunuh saudara seagama kami. Fayuqatilunahum, lalu berlakulah peperangan antara tentera Islam dengan tentera Rom. Fayahzum ath-thuluth ay min jaisyil muslimin. La hawla wa la quwwata illa billah. La yatubullahu alaihim abadan. Seramlah baca hadis ni. Nabi kata peperangan ni berlaku, round pertama 1/3 tentera Islam kalah. Kalah satu dah. Lepas tu Nabi kata yang kalah ni Allah tak ampunkan dosa mereka selama-lamanya. Kenapa? Padahal orang Islam mujahidin berperang fisabilillah kalah, tapi Allah tak ampunkan dosa mereka. Kenapa? Anda pernah baca beberapa syarah tentang hadis ini. Ulama kata dengan sebab niat tentera Islam 1/3 tu tak betul. Niat mereka berperang bukan kerana Allah, tapi berperang kerana apa? Nak glamour, nak nama, nak harta rampasan, nak selain daripada Allah. Sebab tu penting kita ni tuan-tuan, di akhir zaman sekarang, besok lusa, betulkan niat kita kerana Allah. Jangan buat main dengan niat ni. Dengan sebab niat kita boleh masuk syurga, dengan sebab niat kita boleh masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Nabi kata kalah 1/3 tentera Islam dan Allah takkan terima taubat mereka. Wa yuqtal thuluth afdalu syuhada indallah. Kemudian berlaku pula peperangan round yang kedua antara tentera Islam dengan tentera Rom. Perang tak tahu berapa lama. Buat kali kedua kalah lagi tentera Islam, 1/3 kalah lagi. Tapi tuan-tuan, pasukan tentera Islam yang kalah kali kedua, yang 1/3 yang kedua ini, Nabi kata afdalu syuhada indallah, mereka merupakan sebaik-baik syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan mereka. Amin.
Kena doa macam tu, jangan takut. Dia kata, oh ustaz, doa lain macam ustaz, kita tak nak pergi. Tak nak pergi, biar doa dulu. Kena doa, kena niat untuk syahid. Jangan langsung tak pernah niat syahid. Rugi kita tuan-tuan. Orang syahid ni, ya Allah, VVIP tu tak di sisi Allah Ta'ala. Jadi yang sebab tu ulama bila baca hadis ni sampai pada 1/3 yang kedua, mereka akan berdoa, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami di kalangan mereka. Sebab ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlaku peperangan Raun yang ketiga. Wa yuftatahu as-thuluth la yaftanuna abadan fayaftatihuna Konstantiniyah wa bainahum yaktasibuna al-ghanaim qad alaqu suyufahum bi zaitun issaha fihi syaitan. Okey. Kemudian tuan-tuan berlaku peperangan Raun yang ketiga. 1/3 tentera Islam mengalahkan saki-baki tentera Rom, dan lepas tu Nabi kata mereka takkan dikalahkan buat selama-lamanya. Okey cerita ni kalau saya tengok wallahu a'lam, kemungkinan Imam Mahdi dah muncul atau kemungkinan belum muncul lagi. Tapi beratnya Imam Mahdi belum muncul lagi masa ni. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Okey, tentera Islam menang. Bila menang, tentera Islam akan terus mara menawan Konstantiniyah, Istanbul. Ni pun satu benda yang kita pening kepala fikir. Istanbul kan aman damai, tuan-tuan. Turki okey, orang pergi melancong, tak ada masalah apa. Wallahu a'lam. Kita tak tahu akan datang. Benda Allah Ta'ala iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sekelip mata je. Kalau ikut beberapa yang kita baca syarahnya, Istanbul, Turki ni tuan-tuan, satu hari nanti akan ditawan oleh Kristian. Sebelum berlaku perang besar ni, kita tak tahu bila akan berlaku. Diorang akan tawan. Dan tentera Islam inilah akan mara. Sebab kalau kita tengok border tu kan, border Syria dengan Turki tu, kalau kira perjalanan darat, hari ni jauh lah naik bas daripada border Dabek ke Istanbul. Kalau tak silap ana lebih kurang 10 jam naik bas. Dan zaman ni bas pun dah tak ada. Sebab kita kena ingat di akhir zaman peperangan semua akan kembali kepada peperangan tradisional. Naik kuda balik semula. Itu realitinya, naik kuda semula. Maka tentera Islam akan bergerak menuju ke Istanbul dan menawan Konstantiniyah. Maka Nabi kata wa bainahum yaktasimunal ghanaim. Ketika sedang-sedang para mujahidin membahagikan harta rampasan perang, qad alaqu suyufan bi zaitun, dan masa itu tentera Islam tengah membahagikan harta rampasan perang dan menyangkutkan senjata mereka dekat pokok zaitun. Iz sahafihi musyaitan, tiba-tiba setan menjerit. Adalah setan seekor dua ekor macam mana entah, dia menyamar jadi orang, dia menjerit. Dia kata apa? Innal masiha qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujuna wa dhalika batilun fa idza ja'u syam kharaja al masih ad-dajjal. Dia kata apa? Tiba-tiba setan menjerit. Dia kata apa? Sesungguhnya Dajjal dah muncul. Dajjal dah muncul, berada di kampung halaman kamu. Jadi setan ni suruh orang Islam undur balik, gitu. Fayakhrujun, maka tentera Islam ni undur semula. Wa dzalika batilun, Nabi kata sebenarnya benda tu batil, tak betul. Setan Dajjal belum keluar lagi masa tu. Fa iza ja'u syam, tapi apabila tentera Islam undur, mana masa setan cakap Dajjal belum muncul lagi, tapi tentera Islam ni undur balik semula, masuk. Bila diorang dah sampai dekat Syam, masa itulah baru Dajjal muncul. Dan Dajjal muncul daripada mana tuan-tuan? Yakhruju Dajjal min Asfahan. Dajjal akan muncul daripada Asfahan, Iran. Daripada Iran. Dia bukan keluar daripada Israel, daripada Iran. Okey tuan-tuan semua, begitulah sebagai sedikit perkongsian kita pada malam ini tentang hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang akhir zaman. Sebenarnya banyak lagi cerita tu. Ada pula cerita tentang bagaimana kemunculan Imamul Mahdi,
Tengoklah macam mana kalau ada rezeki lain kalilah kita sambung cerita ni, insya-Allah. Untuk apa? Untuk kita, bukanlah kita ni nak tunggu Imam Mahdi tu. Kau tak payah tunggu, tak payah tunggu. Kita nak prepare kita ni, kita prepare untuk kematian. Nabi kata apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang paling cerdik, orang yang bersiap sedia menghadapi kematian. Semoga kita bertemu lagi pada pertemuan yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minta maaf ambil masa tuan-tuan malam ni. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab.